bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya, mohonkan doa kami diperkenankan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Ucapan di bawah usul berkenaan perkara takdir kerajaan. Ahli yang berhormat bagi kawasan Lembah Pandai, Yang Berhormat Puan Nurul Izzah binti Anwar. Terima kasih Datuk Speaker. Krisis nyawa Rohingya, kerajaan jangan sambil lewa. Krisis kemanusiaan yang melibatkan etnik Rohingya dan kerajaan Myanmar mesti diambil berat. Dan pada 3 Februari 2017, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu menerbitkan laporan mengenai orang Rohingya yang melarikan diri dari bahagian utara Rakhine ke Bangladesh sejak 9 Oktober 2016. PBB menyimpulkan bahawa serangan terhadap penduduk Rohingya dilaksanakan secara meluas dan sistematik, justru berkemungkinan besar merupakan jenayah terhadap kemanusiaan. Keganasan ini bukan sahaja dijalankan oleh Angkatan Tentera Myanmar, pengawal sempadan dan pasukan polis, malah juga penduduk Rakhine biasa bukan berbangsa Rohingya. Akibatnya penduduk Rohingya cedera, terbunuh ataupun tidak diketahui nasibnya setelah ditangkap. 66,000 orang melarikan diri ke Bangladesh dan 22,000 orang melarikan diri dari tempat kediaman tapi masih berada dalam Myanmar. Disebabkan penglibatan pasukan keselamatan kerajaan Myanmar, Malaysia sebagai anggota Pertubuhan Kerjasama Islam yang berjiranan dan berkongsi dalam ASEAN mesti menekan kerajaan Myanmar bagi menghentikan keganasan terhadap etnik Rohingya menerusi gesaan perbincangan antara Kementerian Peringkat ASEAN. Ternyata setelah sekian lama kami bangkitkan pendirian Rohingya, kerajaan Malaysia akhirnya memulakan usaha mengatasi krisis ini. Pada hujung 2016, Menteri Luar Negeri cuba berbincang dengan Kaunselor Myanmar, Aung San Suu Kyi. Pada Februari 2017, kerajaan menghantar 2,300 tan bekalan kepada warga Rohingya. Sebagai kerajaan, Malaysia bukan sekadar mengambil tindakan yang boleh dilaksanakan NGO-NGO kemanusiaan, malahan lebih berimpak lagi. Tragedi ini wajib diselesai secara tuntas. Etnik Rohingya wajib diiktiraf sebagai warga negara Myanmar. Pada 19 Januari 2017, di bawah pengerusian Malaysia, Menteri-Menteri Luar Negeri OIC mengadakan sesi tergempar membincangkan keadaan Rohingya di Myanmar. Resolusi dicapai untuk menghapuskan penderitaan Rohingya melalui penegasan kepada Myanmar untuk memulihkan kewarganegaraan Rohingya yang dibatalkan melalui Akta Kewarganegaraan 1982. Walaupun prinsip tidak campur tangan dengan urusan dalam negara-negara ASEAN diamalkan, isu Rohingya ini telah dan sudah menular kepada krisis kemanusiaan serantau ASEAN. Pembunuhan etnik Rohingya bakal meningkatkan risiko keganasan. Selain Rohingya Solidarity Organisation, kumpulan pemberontak Rohingya baru iaitu Harakah Al-Yaqin HAI ditubuhkan di kawasan Rakhine. Mengikut kumpulan krisis antarabangsa, HAI mempunyai jalinan dengan pertubuhan-pertubuhan jihad antarabangsa seperti Taliban. Mereka menyuruh Rohingya di luar Myanmar untuk menyertai kebangkitan terhadap kerajaan Myanmar dan menggalakkan ulama-ulama mengeluarkan fatwa bagi menjustifikasi tindak balas bersenjata. Perdana Menteri menegaskan, krisis Rohingya merupakan pembunuhan beramai-ramai dan pembersihan etnik. Maka sewajarnya ungkapan itu disertai dengan usaha memimpin negara-negara ASEAN lain bagi menekan Myanmar agar menghentikan penindasan Rohingya. Saya mengesah Menteri Luar Negeri memberi respon kepada permohonan saya agar laporan PBB status pengiktirafan kewarganegaraan Rohingya serta usaha mengelakkan ancaman keganasan oleh segelintir etnik Rohingya yang dipengaruhi ideologi ekstremisme akibat pemangsaan berterusan dibincang di peringkat Kementerian ASEAN. Terima kasih, Tuan Speaker. Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih pertama Tuan Yang Dipertua kepada Ahli Parlimen Lembah Pantai di atas rasa peduli yang amat mendalam berkaitan isu ini yang dibangkitkan di bawah usul berkenaan perkara tadbir kerajaan Peraturan Mesyuarat 17. Tuan Yang Dipertua, sebagaimana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum,
Malaysia telah memainkan peranan utama dalam memberi tekanan ke atas Myanmar dalam menangani masalah yang dihadapi di beberapa kawasan di wilayah Rakhine. Punca utama masalah di wilayah Rakhine adalah kerajaan Myanmar tidak lagi mengiktiraf etnik ataupun tidak mengiktiraf etnik Rohingya sejak Citizenship Law 1982 yang dikuatkuasakan, di mana etnik Rohingya tidak dikategorikan sebagai salah satu daripada 135 etnik yang terdapat di Myanmar. Berikutan itu, etnik Rohingya telah dianggap sebagai stateless disebabkan ketiadaan dokumen identiti rasmi dan terpaksa melalui penindasan secara sistematik oleh kerajaan Myanmar. Penindasan ini termasuk penafian terhadap kebebasan bergerak ataupun freedom of movement, akses kepada keperluan asas seperti pekerjaan, makanan, pendidikan dan penjagaan kesihatan. Kerajaan Myanmar yang lalu di bawah pimpinan tentera sebelum ini telah memperkenalkan undang-undang baru pada September 2015 untuk terus menafikan kerakyatan etnik Rohingya dengan menarik semula white card yang merupakan kad pengenalan sementara etnik Rohingya. Undang-undang tersebut yang diperkenalkan sejurus sebelum pilihan raya umum Myanmar pada bulan November 2015 juga dilihat sebagai salah satu strategi politik pemerintahan tentera pada waktu itu untuk mengekalkan kuasanya di Myanmar dengan melucutkan hak etnik Rohingya untuk mengundi serta menafikan kebebasan mereka dalam bersuara dan berpendapat. Namun, untuk makluman Tuan Di-Pertua dan juga Ahli Yang Berhormat Lembah Pantai, selepas kerajaan pimpinan Daw Aung San Suu Kyi telah memenangi pilihan raya pada penghujung 2015, kerajaan Myanmar yang baru telah memulakan projek perintis proses verifikasi ke atas etnik Rohingya pada 7 Jun 2016 di beberapa daerah di Rakhine. Walau bagaimanapun, proses verifikasi tersebut mengalami pelbagai kesukaran teknikal dan akhirnya terpaksa dihentikan buat sementara pada waktu itu. Pada 8 Februari 2017, sekitar sebulan yang lalu, kerajaan Myanmar telah menubuhkan Steering Committee for National Verification atau NVC for Rakhine State for those who will undergo verification process dengan izin untuk mengkaji masalah yang dihadapi serta mencari jalan untuk mempercepatkan verifikasi tersebut. Sehingga Februari 2017, sebanyak 6,202 NVC ataupun National Verification Card telah dikeluarkan oleh kerajaan Myanmar kepada etnik Rohingya. Melihat pada perkembangan ini, kerajaan juga berpandangan adalah amat wajar kerajaan Myanmar yang baru terbentuk tak sampai pun setahun di bawah pimpinan NLD ini diberi masa untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menangani masalah ini. Mengenai perbincangan usaha-usaha lain yang diambil oleh kerajaan, Menteri-Menteri ASEAN atas gesaan berterusan dan pendirian tegas Malaysia, Myanmar telah menganjurkan sesi pemukiman Menteri-Menteri luar ASEAN di Yangon pada 19 Disember sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Lanjutan mesyuarat tersebut, negara-negara anggota ASEAN telah memaklumkan kesediaan mereka untuk memberi bantuan kemanusiaan, pembangunan capacity ataupun capacity building dan juga ekonomi, serta sebarang bentuk bantuan yang diperlukan oleh kerajaan Myanmar bagi membantu menangani situasi di wilayah berkenaan. Kerajaan Myanmar juga telah memaklumkan persetujuan untuk memberi kebenaran mereka untuk membuat penghantaran bantuan kemanusiaan untuk penduduk di wilayah Rakhine. Malaysia sekali lagi mengenengahkan perkara ini di sesi pemukiman Menteri-Menteri luar ASEAN di Filipina pada 21 Februari 2017 yang lalu, di mana Malaysia dan juga rakyat ASEAN yang lain komited untuk mencari penyelesaian yang lebih lestari dan berjangka panjang bagi menangani masalah yang dihadapi di kawasan-kawasan yang terjejas di wilayah Rakhine, khususnya terhadap etnik minoriti di wilayah tersebut. Sebagai sebuah negara pengasas ASEAN, Malaysia menyedari sepenuhnya akan prinsip-prinsip asas ASEAN, khususnya prinsip tidak campur tangan antara negara-negara anggota ASEAN
Walau bagaimanapun, Malaysia percaya bahawa negara-negara anggota ASEAN juga punya tanggungjawab untuk mematuhi prinsip-prinsip antarabangsa sebagaimana mengenai penggalakan dan perlindungan hak asasi manusia seperti juga yang terkandung di dalam Piagam ASEAN dan Peristiharan Hak Asasi Manusia ASEAN. Mengenai laporan Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia Office of the High Commissioner for Human Rights ataupun OHCHR PBB pada 3 Februari 2017 yang bertajuk Interviews with Rohingya Fleeing from Myanmar since 9 Oktober 2016. Kementerian Luar Negeri berpandangan bahawa komuniti antarabangsa seharusnya memikul tanggungjawab secara bersama ataupun collective responsibility ke atas dakwaan-dakwaan yang berlakunya kes-kes pencabulan hak asasi manusia terhadap etnik Rohingya. Untuk makluman, Tuan Yang Pertua dan juga Yang Berhormat Ahli Parlimen Lembah Pantai, Puan Yang Hee Lee, pelapor khas ataupun Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, juga menyatakan hasratnya untuk mencadang kepada Majlis Hak Asasi PBB mengenai penubuhan Commission of Inquiry semasa mesyuarat sesi ke-34 Majlis Hak Asasi Manusia PBB supaya siasatan lebih lanjut oleh PBB boleh dilaksanakan untuk menyiasat tuduhan pencabulan hak asasi manusia oleh pihak berkuasa Myanmar. Laporan OHCHR tersebut secara tidak langsung telah membuktikan bahawa tindakan Malaysia yang mengecam jenayah kemanusiaan terhadap etnik Rohingya sebenarnya adalah tepat dari segi moral dan juga kemanusiaan. Malaysia juga mengenengahkan pendiriannya mengenai hak asasi manusia di Myanmar, termasuk isu Rohingya, dalam dialog interaktif bersama pelapor khas mengenai Myanmar yang dijadualkan pada 13 Mac 2017 semasa mesyuarat sesi ke-34 Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu di Geneva. Terima kasih.